saya pegawai kamu. Asal tahu ke apa? Saya tak tahu. Dulu saya interview pada waktu kan. Saya tak tahu dah. Bangga. Akhirnya dekat cerita panjang. Musim malam. Akhirnya dekat cerita ini, ancaman tetap dalam semua hal. Akhirnya Nabi ini memang dah lama harap-harap nak boleh pindah. Harap-harap nak boleh pindah. Tidak dapat nak. Akhirnya mendapat arahan pindah. Bukan dia takut ancaman. Kalau orang yang boleh pindah, jawapannya arahan. Bukan takut. Memang bakal lama dia pindah lah. Tak boleh, pasal tidak ada. Ingat zaman Nabi Allah Yunus AS. Dia lari itu aja, tinggalkan umatnya tanpa buat izin Allah SWT. Kan dia campak di dalam laut, masuk ke ikan gunung. Sebab kita ni kena amalan Nabi Allah Yunus. Kita kena amalkan dan bila anta subhanahu muslimin, kita amanah. Tujuan kita tambah sikit, tambah sikit. Kalau kita rajin sikit, rajin sikit. Mayang-mayanglah wirid kena buat, tambah sikit. Kalau kita nak jadi orang hebat, kita amalkan bagi ilmu sikit lagi. La ilaha illallah subhanal haibah wa rahmatullah. 11 kali tiap malam. Malam isyak. Isyak lepas sembahyang. La ilaha illallah subhanal haibah wa rahmatullah. 11 kali tiap 3 kali lepas. Kalau sebelum maghrib tak dapat, qada isyak. Jadi 20. Qada isyak tak dapat, zuhur. Berapa? 66. Tak boleh tak? Tak payah. Jadi itu maknanya rintitan apa namanya tadi hijrah. Jadi hijrah kemudian. Jadi maksudnya hijrah ini merupakan sesuatu yang amat penting. Contoh mudah ni. Kalau harimau itu tidak berhijrah ke tempat lain, dia tak dapat makan. Anak panah letak keluar besar dia tak tengah-tengah. Kita ni, kalau kita ni kalau tak mengaji keluar negara, tempat lain, tak ada ilmu dia. Ada syarat ilmu saya. Jadi maknanya kita ni mesti memang hijrahnya ada dua, pergi atau lari. Pergi untuk ilmu, itu pergi. Lari daripada ancaman musuh. Cari ilmu, cari harta, cari rezeki dan sebagainya. Tidak ada. Dan yang paling mudah, pindah dari rumah ke masjid. Subuh, datang, pindah ke tu. Tapi yang tak boleh pindah ni, isteri, suami. Kalau berkelahi, suami tak boleh pindah ke surau. Dia surau orang, isteri barang. Kalau berkelahi suami isteri, suami hanya boleh tinggalkan tempat tidur saja, peringkat yang ketiga. Tak boleh, tidur di masjid tak boleh. Tidur di rumah juga. Di beranda boleh, di bilik air boleh, bawah katil boleh, runtuh belakang dia. Hijrah. Jadi maknanya itu proses. Jadi insyaAllah setakat dulu. Allah. Terima kasih kepada Datuk atas penjelasan kepada kita. Alhamdulillah, daripada peristiwa hijrah ke Taif, hijrah ke Habsyah dan sebagainya, kita dapat ambil iktibar mudah-mudahan dengan peristiwa hijrah. Dan yang paling penting sebenarnya, Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Orang Islam berhijrah daripada Mekah ke Habsyah. Orang Islam berhijrah daripada Mekah ke Taif adalah semata-mata memenuhi tuntutan sebenarnya, ataupun arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat An-Najasyi sebenarnya, dia adalah cucu kepada Raja Abraham. An-Najasyi ini adalah cucu kepada Raja Abraham. Sebab Abraham ini pusat pemerintahannya di Yaman, dan Najasyi pusat pemerintahannya di Habsyah ataupun di Ethiopia, yang sekarang namanya Ethiopia. Dan sebenarnya dalam peristiwa ini ada perdebatan antara yang ketika itu orang-orang kafir Quraisy Mekah diketuai oleh Amr al-As ketika itu belum masuk Islam lagi. Amr al-As merupakan orang yang diantar oleh Abu Jahal untuk mengambil orang Islam itu bawa balik ke Mekah. Jadi bila ditanyakan kepada Najasyi, dia kata orang Islam sebenarnya memusuhi Nabi kamu, iaitu Nabi Isa. Lalu Najasyi tanya kepada orang Islam itu, apa pendapat kamu tentang Nabi aku, Nabi ataupun Yesus ataupun Nabi Isa? Kata orang Islam ketika itu, yang menjadi juru cakapnya adalah Ja'far As-Sadiq ketika itu.
dia mengatakan bahawa Nabi kami Muhammad SAW mengatakan bahawa Isa itu ialah Nabi Allah. Jadi Najasyi kata, dia letak satu lidi di atas lantai. Dia kata sebenarnya perselisihan antara engkau dengan aku, Islam dan Nasrani, sebenarnya hanyalah sebesar lidi ini. Aku menganggap Isa sebagai anak Allah, sebagai anak Allah. Kamu hanya menganggap Isa sebagai Nabi Allah. Jadi perselisihan kita kecil. Jadi dia mengharamkan ataupun dia menyuruh Abu al-As ketika itu yang belum Islam balik ke Mekah, dan dia memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk Islam ataupun orang-orang yang berhijrah daripada kota Mekah ketika itu. InsyaAllah, Alhamdulillah dapat informasi malam ini. Kita bawakan ahli panel yang hebat pada malam ini untuk membincangkan. Kadang-kadang kalau kita lihat tajuk hijrah pada pandangan Islam, terlalu umum ataupun terlalu umum. Tapi Alhamdulillah dengan kita bawakan dua ahli panel yang cukup hebat pada malam ini, insyaAllah kita akan cuba kupas, dan lepas ni insyaAllah tak payah dengan ceramah hijrah lain dah. Dengan sini cukup dah, kita betul-betul berhijrah dan kita benar-benar berhijrah. Alhamdulillah kita masuk untuk pusingan yang kedua. InsyaAllah kita selesai pusingan pertama. Kita dah bincang tentang apa sebenarnya hijrah. Yang kedua kita dah bincang tentang peristiwa rintisan hijrah sebelum melakukan hijrah yang besar itu, hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Bagaimana peringnya Nabi SAW, bagaimana susahnya orang Islam diboykot, diseksa dan sebagainya. Habab bin Arf ketika itu yang Nabi gambarkan. Bila Habab ini membuka baju, Nabi menangis. Sebab Habab ini adalah seorang sahabat yang menerima siksaan yang amat dahsyat, sehingga dia dibaringkan di atas bara, bawahnya bara api. Yang mematikan bara api itu ialah darah dan nanah yang keluar daripada badan Habab itu. Jadi Nabi, bila Habab buka baju, Nabi nangis. Nabi tak tahan melihat penderitaan orang Islam ketika itu. Sebab itu Nabi bawa orang-orang Islam ataupun Nabi arahkan orang-orang Islam keluar daripada kota Mekah, pergi ke Habsyah, pergi ke Taif untuk bukan lari dan sebagainya, tetapi untuk mengelakkan daripada siksaan yang begitu dahsyat daripada orang-orang kafir. InsyaAllah orang-orang talis, orang-orang talis ni sebenarnya, orang talis dia berasal daripada kalimah al-mustasyrikun. Mustasyrikun ni asal perkataannya syarku. Syarku ni timur. Al-mustasyrikun ataupun orientalis adalah orang-orang barat yang mengkaji tentang ilmu timur, agama timur, budaya orang timur. Tapi bukan kaji nak cari ilmu, tetapi kaji nak cari di mana kelemahan orang-orang Islam ini. Orang-orang orientalis mengatakan bahawa sebenarnya Tuhan orang Islam ini di atas. Tuhan orang Islam ini di atas. Sebab cuba tengok orang Islam kalau berdoa, pastinya menadah tangan ke atas. Berarti Tuhan orang Islam ini di atas. Kita mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini mutahayyiz, ataupun di mana-mana ada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini maha besar, maha agung. Bukan semestinya mendatangkan itu berarti Allah di atas. Dan orang-orang mustasyrikin mengatakan bahawa orang Islam sekarang ini, ataupun agama yang dibawa oleh Nabi SAW, sama dia dengan agama yang menyembah berhala. Sebab mereka juga menyembah ataupun tawaf di Kaabah yang batu 4 segi itu. Mereka menyembah batu yang berbentuk 4 segi. Itu orang-orang talis. Hebatnya orang talis ni, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ketika itu yang menceritakan